Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, saya Yasin bin Muhammad Rafani alias Mat Rafi akan membentangkan teks kerja yang bertajuk Hakikat Manusia menurut Ibn Sina dalam untuk konferensi Sigma 10 pada tahun 2020 ini. Okey. Jadi teks kerja saya ini adalah berkisar mengenai bagaimanakah perspektif ahli falsafah Islam yang terkemuka iaitu Ibn Sina terhadap hakikat manusia yang sebenarnya. Jadi objektif itulah yang menjadi objektif pada pembentangan saya ini, teks kerja ini, iaitu untuk mengkaji hakikat manusia dari perspektif ahli falsafah Islam Ibn Sina. Dan teks kerja ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah psychological foundation Ibn Sina atau asas-asas psikologi yang dipegang oleh Ibn Sina. Kajian terhadap psychological foundation oleh seseorang pemikir ataupun ahli falsafah ini adalah penting kerana ianya adalah asas yang menjadi batu asas kepada sesuatu doktrin ataupun teori falsafah yang dibangunkan oleh seseorang pemikir lah. Jadi dalam konteks ini bagaimana psychological foundation ini menjadi asas kepada pembentukan teori dan doktrin falsafah yang dibangunkan oleh Ibn Sina. Kajian tentang ini juga adalah penting bagi memahami sebab dan juga rasional di sebalik pendapat kontroversi dan teori Ibn Sina yang unik dan kontroversi ini, iaitu tentang kebangkitan tanpa jasad. Yang mana teori ini sebenarnya kontroversi sejak daripada Teman Al-Ghazali sendiri apabila beliau menulis sebuah kitab khusus untuk menolak pendapat satu daripada tiga pendapat ni, di mana kebangkitan tanpa jasad ini adalah tertolak dari sudut akidahnya, yang menjadi satu asbab utama penolakan Al-Ghazali terhadap Ibn Sina dan ahli-ahli falsafah yang menggunakan pakai pemikiran Greek dalam membangunkan sistem falsafah mereka. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang hakikat manusia menurut Ibn Sina, ada baiknya kita melihat sedikit latar belakang secara ringkas Ibn Sina. Jadi nama sebenarnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibn Ali Ibn Sina, dan beliau ini adalah ahli falsafah pada zaman pertengahan lah, yang mana lahir pada tahun 980 Masihi dan meninggal pada tahun 1037 Masihi. Jadi walaupun ada sedikit persetujuan ataupun sedikit percanggahan dari sudut ketepatan tarikh lahir dan juga tarikh meninggalnya Ibn Sina ini, maka ini adalah yang disepakati oleh kebanyakan para sejarawan dan juga para ahli biografi. Jadi Ibn Sina adalah seorang yang berbangsa Parsi ataupun di belah-belah Iraq lah sekarang ni. Jadi dia lahir di Bukhara. Bukhara ni satu tempat ataupun pusat intelektual Islam yang tinggi semasa zaman pemerintahan Samanid, during the Samanid ruler. Jadi di Bukhara juga itu lahirnya imam besar hadis, Al-Imam Al-Bukhari. Bapanya adalah seorang penganut Syiah Ismailiyah. Ini sebagaimana yang tercatat di dalam autobiografi sirah Syekh Ar-Wais yang didedikasikan kepada muridnya Al-Juzdani. Kemudian Al-Juzdani sempurnakan autobiografi ini, maka segala latar belakang dan juga sejarah hidupnya maka diabadikan ataupun
ditulis di dalam autobiografi ini. Jadi menurut dalam biografi itu memang tak dinafikan bahawa kaitan Syiah ni dengan Ibn Sina apabila ayahnya sememangnya seorang yang menganut ataupun terpengaruh dengan doktrin-doktrin Syiah Ismailiyah. Namun, sebagaimana mungkin ramai yang mengatakan bahawa Ibn Sina ini adalah seorang Syiah, maka itu tidak tepat. Kerana Ibn Sina membuat sendiri pengakuan dalam autobiografinya bahawa beliau tidak dapat menerima, beliau tidak tertarik pun dengan doktrin Syiah Ismailiyah. Sebaliknya beliau ini tertarik untuk mendalami fiqh Sunni, khususnya fiqh Hanafi. Yang mana beliau ini berguru dengan seorang guru yang bernama Ismail Az-Zahid, ataupun English Ismail the Ascetic. Maksudnya orang ni orang yang zuhud, orang sufi lah. Jadi dia ini bermazhab, Syekh Ismail ini adalah seorang yang bermazhab Hanafi. Jadi ini secara tidak langsung menjawab persoalan tentang anutan ataupun mazhab yang dipegang oleh Ibn Sina. Maka yang mengatakan bahawa Ibn Sina itu adalah seorang Syiah, maka tidaklah tepat mengikut pada autobiografinya. Okey, kemudian kita masuk tentang hakikat jiwa menurut pada pandangan Ibn Sina. Jadi Ibn Sina ini menjelaskan di dalam kitab-kitab ataupun karya-karya tentang jiwa ni. Beliau menulis banyak kitab tentang jiwa sebab dia ni bermula ketika berumur 18 tahun pun dah mula menulis karya tentang jiwa, tentang hakikat manusia. Banyak hakikat manusia, jiwa ni adalah satu yang sinonim dengan falsafah Ibn Sina. Jadi apa sebenarnya yang dipegang oleh Ibn Sina ni? Ibn Sina ini berpendapat bahawa manusia ini asasnya adalah jiwa. Manusia adalah jiwa adalah manusia. Jiwa adalah manusia. Jadi jiwa manusia adalah suatu substance atau dalam bahasa Arab disebut sebagai jauhar. Dan jauhar ini dia tidak seperti form dan juga matter, yang mana form yang memerlukan kepada matter dan ataupun matter yang memerlukan kepada form. Okey. Jadi jiwa ini ia adalah satu yang bersifat independen atau ia bersifat subsistence, yang mana dia berdiri sendiri, qaim bizati. Kemudian substance ataupun jauhar ini dia adalah separable. Dia adalah separable. Dia mana boleh keluar ataupun memisahkan dirinya daripada apa-apa saja yang menjadi tempat persinggahannya. Dalam konteks manusia ini, jiwa ini boleh berpisah daripada jasad. Di mana jadi kesimpulan daripada pendirian Ibn Sina ini, maka beliau mengatakan bahawa seorang individu itu tetap dikira sebagai seorang manusia walaupun hanya dengan jiwa sahaja. Walaupun dia tak ada jasad, tapi cukup dengan jiwa sahaja, maka ia sudah sempurna manusia. Alright. Kemudian apa sebenarnya yang dipegang ataupun diyakini oleh Ibn Sina tentang hubungan jiwa dan juga jasad? Menurut Ibn Sina, beliau berpegang bahawa hubungan jasad dan juga jiwa manusia ini adalah adalah bersifat dualisme. Dualisme ini ada benda yang terpisah lah. Dualisme manusia yang dilihat oleh Ibn Sina ini adalah dalam bentuk yang pertengahan. Mana Ibn Sina ini mengetengahkan satu pendekatan yang moderate ataupun pertengahan antara dua pemikiran dan teori hubungan jasad dan manusia ni yang bersifat ekstrim, iaitu ekstrim hylomorphisma yang dibawa oleh Aristotle, yang mana ekstrim hylomorphisma ini mengatakan bahawa kalau mati satu maka akan mati kedua-duanya. Kalau mati jasad maka jiwa pun akan mati. Maknanya dia saling bergantung dan dia tak boleh berpisah. Dia inseparable, tidak bisa antara satu sama lain. Dan juga dari ekstrim lagi satu iaitu ekstrim dualisme. Ini yang dipegang oleh Plato dengan Plotinus, di mana mereka ini mendakwa bahawa bolehnya berlaku transmigrasi untuk jiwa manusia berpindah ke jasad-jasad binatang, tumbuhan, selepas daripada kematian manusia. Maksudnya ada perpindahan jiwa itu ke dalam jasad hidupan yang lain.
Dia lebih kurang Hinduism jugalah. Dia ada yang Hinduism pun bukan pada ekstrim dualism ni lah. Mana boleh kita menjelma menjadi masuk ke dalam kehidupan yang lain kan. Kesan daripada amalan dunia itu, jadi kesan dia pindah kepada jasad kehidupan yang lain. Jadi hubungan keduanya adalah sekadar accidental dan bukan essential. Kedua-duanya wujud exist secara simultaneous semasa installment. Jadi pendapat Ibn Sina ni mengatakan bahawa hubungan jiwa dan jasad ini dia memang ada hubungan tapi ia adalah bukan essential. Maknanya bukan yang satu yang essential lah. Dia hanyalah sekadar accidental hubungannya. Tidak terlalu kukuh, tidak terlalu kuat. Kemudian tadi kedua-duanya wujud secara simultaneous. Kalau macam Plato dan Ibn Sina ini, mereka mengatakan bahawa soul muncul dulu kemudian baru jasad. Jadi itu tak memang dah ada terlebih dahulu, tapi tidak. Menurut Ibn Sina, masa persenyawaan atau masa berlakunya ensoulment itu barulah keduanya wujud serentak. Itu hubungan jiwa dan jasad. Kemudian impak daripada pendapat Ibn Sina itu bahawa jiwa manusia itu boleh berdiri sendiri, boleh independent dan separable, boleh berpisah daripada jasad. Maka semasa kematian jiwa boleh kekal kan, tidak mati bersama jasad semasa kematian. Jadi masa mati, walaupun jasad mati berhenti berfungsi, tapi jiwa masih kekal, masih kekal hidupnya, tidak mati. Jadi hujah Ibn Sina yang memperkuatkan lagi pendapatnya ini adalah berdasarkan kepada hujah yang diambil daripada hujah Plotinus. Maknanya walaupun Ibn Sina ini banyak dipengaruhi oleh Aristotle, tapi in terms of developing, untuk membangunkan dia punya falsafahnya, dia mengambil manfaat, itu mengambil tibar daripada berbagai sumber, termasuk Plotinus dan juga masuk Aristotle, Plato, yang mana yang dirasakan bertepatan dengan falsafahnya dan juga agama kan. Dua hujah Ibn Sina adalah pertama, jasad bukanlah kaus kepada jiwa. Jadi ini adalah berdasarkan hujah causality, yang mana kematian jasad ini bukanlah satu penyebab kepada kematian jiwa. Maknanya jasad, apa yang berlaku pada jasad tidak boleh memberi kesan kepada jiwa. Itu adalah hujah yang pertama. Hujah yang kedua adalah simplicity. Maknanya simplicity jiwa menghalangnya daripada kemusnahan. Jadi disebabkan keadaan jiwa itu yang terlalu simple. Bila dia substance ini simple, dia tidak ada, dia bukan komposit, dia tidak tergabung daripada apa-apa, dia memang satu saja. Jadi ia adalah mustahil untuk dimusnahkan kerana dia tak ada unsur-unsur yang boleh menyebabkan kemusnahan. Jadi itu adalah hujah falsafah yang diambil dalam oleh Ibn Sina daripada Plotinus dan dimasukkan dalam karyanya Al-Shifa. Jadi apa yang dibawa, apa yang dipegang oleh Ibn Sina, kesannya kekekalan jiwa bermaksud kelangsungan hidup manusia melampaui alam dunia. Tiada keperluan kepada jasad kerana cukup dengan jiwa manusia. Kerana cukup dengan jiwa manusia tetap adalah manusia. Jadi ini menunjukkan atau ini membuat menjurus kepada kesimpulan bahawa tiadanya keperluan manusia ini kepada jasad sudah kematian. Maknanya bila dah mati, manusia boleh terus survive dengan jiwanya saja, maka ia menunjukkan bahawa manusia ini tak berhajat pun kepada jasadnya, sebab dah cukup dengan jiwanya saja, dia boleh terus hidup. Maka tiadalah keperluan kebangkitan jasad. Bila tak perlu jasad, maka tak perlulah kebangkitan jasad semasa hari kebangkitan. Maka inilah yang ditentang oleh Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Falasifah. Kerana dalam Al-Quran sendiri banyak nas-nas ataupun ayat-ayat Quran tentang adanya kebangkitan jasad. Jadi apa yang ditolak Ibn Sina menerimanya secara iman iman yang menerima dengan taat tentang apa yang disebutkan dalam Al-Quran tetapi dia menolak ini atas dasar falsafah, asal dasar rasional. Dari sudut iman dia menerima, tapi dari sudut falsafahnya ia merasakan ia tidak boleh diterima akal sebab
kebangkitan jasad itu akan menimbulkan banyak persoalan-persoalan dari sudut sains biologi yang memerlukan jawapan yang solid, tetapi jawapan itu gagal diberikan. Ditambah lagi Ibn Sina juga berpegang juga ataupun melihat ada satu nasi yang menyokong pendiriannya ini, iaitu ya ayatuhan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maksud, wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dan keadaan redha dan diridai. Jadi ini membawa maksud bahawa hanya jiwa saja yang kembali kepada Tuhan, bukannya jasad. Jadi maka oleh itu Ibn Sina merumuskan bahawa tiadanya ataupun mustahilnya kebangkitan tanpa jasad secara rasional. Okey. Jadi kesimpulannya dapatlah kita rumuskan bahawa tentang pentingnya untuk kita mengetahui asas-asas atau foundation sesuatu ataupun seseorang ahli falsafah itu sebelum kita membuat penilaian ataupun justifikasi terhadapnya. Dari sudut ini, dalam konteks ini Ibn Sina psychological foundation-nya, asas psikologi manusia ini, beliau melihat bahawa jiwa manusia itu adalah manusia. Cukup sekadar jiwa, maka ia itulah manusia. Maka ini adalah asasnya yang menjurus kepada pendiriannya tentang kebangkitan tanpa jasad, dan juga disokong oleh mungkin nas-nas Al-Quran seperti An-Nafsul Mutmainnah tu, dan juga hujah falsafah yang diambil daripada Plotinus untuk menguat hujahnya tentang kebangkitan tanpa jasad. Mungkin itu sahaja mendengar saya. Sekian, terima kasih.